Okey, boleh kita sambung ya. Jadi apa kat mana kita tadi? Syok sangat bercakap tak sedar, tiba-tiba putus. Okey, so Bab 5. apabila kita sudah ada Bab 5. kena lah dengan dapatan orang lain untuk kita tulis di dalam perbincangan ataupun bab 5. Alright kelas, ni adalah antara cara-cara di mana kita nak cari jurnal-jurnal yang bersesuaian lah. Ya, of course yang paling utama, yang paling mudah, yang berada di ujung jari kita adalah sources secara elektronik. Tolong mute ya, tolong mute. Electronic sources ni nanti saya akan tunjukkanlah cara macam mana kita nak cari artikel-artikel tersebut ya. So kita boleh on teruslah. Kemudian references of references. Okay. Ada tak contoh kat sini? Okay, tak apa. Nanti saya tunjukkan juga. Dan hand searching of journal, maksudnya kita cari sendiri journal tersebut menggunakan Google search. Ya. Okay. And then yang ni saya rasa you all boleh baca sendirilah cari siapa dia key players dalam area kita, apakah main idea ataupun debates dalam bidang yang kita nak kaji dan sebagainya lah. Okay, yang ni pun saya rasa hanya checklist sajalah untuk you all kena pasti di mana ataupun siapa yang kita nak rujuk ya. Macam mana kita nak mencari gap di dalam literature pun saya rasa saya dah terangkan secara mendalam juga tadi kan. Kita tengok apa dia kekuatan, kelemahan kajian yang telah dilakukan ya, apa dia lagi yang, apa dia variable yang telah dikenal pasti ya, siapa yang telah terlibat dalam kajian dan sebagainya. So itu semua adalah gap. Gap bermaksud elemen-elemen di dalam kajian yang belum orang kata disentuh ataupun dilakukan oleh penyelidik sebelum ini. Gap bukan bermaksud kalau orang dah buat kajian tentang flipped classroom prasekolah maka kita langsung tak boleh buat. Boleh sebab kita kena perhalusi lagi. Okey, kalau kita ada pengkaji lepas buat kajian yang menggunakan pendekatan flipped classroom dalam kalangan pelajar prasekolah, tengok dia buat metodologi apa, pelajar yang macam mana, untuk subjek apa. Mungkin dia buat untuk subjek bahasa Inggeris, you boleh buat untuk subjek matematik ataupun sains atau sebagainya lah kan. So saya tak tahulah prasekolah ada sains ke? Prasekolah ada sains ke? Halo? Ada. Ada, okey. Ada. So, Ada. Sains awal. Ada. Sains awal, matematik awal, Sains awal. Okey, right. Okay. Dah lambat tu sebab you all nak on balik mic ya. Sebab saya suka. Okay, tak apa, sorry ya. Okay, so nampak tak macam mana kita cari gap? Dia bukan maksudnya orang dah buat on benda yang sama di prasekolah, maksud kita tak boleh buat. So, you kena perhalusi lagi tengok. Metodologi apa? Pelajar ni pelajar yang macam mana, di mana konteks dia, subjek apa, platform apa yang dia guna. So those are the small things yang apabila kita buat literature review, kita kena list down semua benda tu untuk kita kena pasti apa dia yang boleh kita ambil sebagai ramuan untuk kita pula melaksanakan kajian kita sendiri. Boleh faham tak? Ada soalan tentang gap? Sebab saya tak ulang dah lepas ni. Okay. So yang ni, okay, baik. Yang ni penting Yang ni penting. Apa yang saya beri ini adalah perbandingan antara literature review yang bagus as compared to literature review yang lemah. Okay. Kalau literature review yang bagus ada beberapa kriteria, begitu juga beberapa kriteria di dalam penulisan literature review yang lemah. So samalah seperti, ingat tak kita buat perbandingan antara interpretivism dengan positivism. Semalam ada soalan 6 kahut, positivism dan konstruktivism. Ramai juga, betul. Ramai juga buat yang tu. Memang nak kena semelih lah you all ni. Okay, baik. Okay, sekejap Okay, cuba kita tengok perbezaan antara literature review yang bagus. Yang bagus, pertama sekali dia berbentuk sintesis. Manakala literature review yang lemah, dia berbentuk annotated bibliography. Apa maksud annotated bibliography, kelas?
Dia just side. Salin semula. Dia salin je discard. semua kan? Macam karangan. Ya betul. Copy Okey, paste. sekejap saya cuba tengok sekejap. Sekejap bagi saya masa sekejap kalau saya ada. So, you all masih tengok ni kan? Masih tengok slide kan? Ya, Hmm. ya. Okey, sekejap. Saya buka dekat folder sekejap Saya tengok contoh kalau saya ada contoh thesis pelajar. Boleh jadi contoh terus untuk you all tengok apa Synthesis saya. process information. Sekejap ya. Tolong mute ya. Sekejap tau. Kenapa ke? Ada aku kata ke? Naik dia minum. Okey, baik. Sekejap, satu lagi yang ni kan contoh yang bagus. Saya nak cari contoh yang tak berapa bagus. Supaya you all boleh nampak lah. Terus apa yang dikatakan sebagai annotated dan macam mana kita nak model secara lebih sintesis ya. Let me see. Sabar ya. Kalau masalahnya saya dah tak jumpa contoh yang kurang bagus. Sebab pelajar saya semua dah bagus-bagus kan. Sebab dah kena buat pembetulan kan. Saya nak tunjukkan cara tulis annotated sebenarnya. Tapi dia dah tak buat annotated, dah tak ada contoh yang okey ada. Ada. Okey. Baik. Okey. Saya share. You nampak tak? Hello? Nampak tak? Nampak. Bab satu hingga Tak keluar. Dapat tak? Tapi tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Okey, kejap. Senarai je. Okey. Tak nampak. Kejap. Okey, sekarang nampak tak? Belum nampak List saja. screen je. Nampak tak ada apa-apa dokumen. Tak ada dokumen. Nampak list. List. Kejap.
Sekarang? Nampak list je doktor. Ya ke? Awak lagi tu. Eh. Kau nampak tak? Tak, nampak list je. Ya ke? Nampak senarai file sahaja. Dah. Kajian literature. Okey, baik. Okey, ni saya nak tunjuk contoh sikit lah. Saya tak jumpa banyak yang dia dah. Okey. Contoh kalau kita perhatikan, this one is okey. Apa yang tadi dia kata literature yang bagus berbentuk sintesis. Betul? Betul. Literature yang lemah berbentuk annotated. Annotated maksudnya sekejap, bukan yang ni Sekejap. Nak buka bab 1 ni. Yang ni nampak tak? Belum, tak nampak. Bab 1 hingga 5 nampak tak? Nampak skrin je. Nampak List tu. ni juga. Okey, kejap. Ni nampak tak? Belum. 1 hingga 5 tak nampak? Tak nampak Tak lagi. ada doktor, nampak list je. Ayo. Ni? Okey. Dah. Okay. Okey, baik. Cuba perhatikan ni mungkin kat sini. Sorry lambat sikit. Sekejap, saya nak tunjuk contoh supaya okey, contoh macam ni. Okey, ini adalah contoh yang dikatakan sebagai annotated annotated. Tengok kat sini, kajian di Jalan Colin Usman 2012 menyatakan pembelajaran adalah input daripada proses pendidikan secara keseluruhan dan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Ya, pembelajaran merupakan proses yang mengandungi serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Okay, habis tentang Usman. Lepas tu, manakala Wang mengatakan pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan siswa mempelajari sesuatu yang bermanfaat dan sehinggalah ke ayat yang seterusnya. Kemudian, ada pula apa ni? Menurut Winkel, dalam Sobri, pembelajaran adalah satu tindakan yang dirancang untuk menjalani proses pembelajaran. Kemudian menurut Muk Sung Sang, teori pembelajaran menjelaskan, you nampak tak dia punya pola dia? Nampak? Pola penulisan maknanya dia mulakan dengan apa? Nama? Menurut orang yang menulis. Bla 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 bla. Kan? Terus dia Terus merujuk sebenarnya saja. kita ceritakan tentang isu-isu dalam pembelajaran juga. Sebab tadi dia kata Betul. pembelajaran input proses pendidikan. Dan pembelajaran yang efektif adalah yang memudahkan siswa mempelajari sesuatu. So itu sebenarnya point yang dia nak kaitkan. Tetapi dia menulis dengan present, dia mempersembahkan poin-poin itu yang disusun mengikut orang yang mengatakannya. Tolong mute orang yang mengatakannya. Perasan tak? Osman kata macam ni. Red kata macam tu. Kemudian Winkel kata pembelajaran satu tindakan yang dirancang. Sebenarnya ini yang dikatakan sebagai annotated. Annotated means
bila kita menulis, kita merujuk ataupun kata author base, bersandarkan kepada penulis. Ini dikatakan sebagai analisis saja. Maksudnya you ambil je copy paste, susun. Kalau ada 10 orang penulis, daripada A sampai Z you cerita. Sedangkan berkemungkinan penyelidik A dah ingat kata satu isu, satu info. Tapi penyelidik yang nombor 5 kat bawah tu pun menyebut benda yang sama. Maknanya berlaku redundancy, betul? Redundancy sebab A dah sebut dah. Tapi oleh kerana kita menyusun penulisan kita berdasarkan penyelidik, nama orang, maka jadilah macam tu, kita hanya susun mengikut orang. So is this the good literature review? No. Oh, okay. So sebaliknya kita kena menulis secara yang lebih secara yang lebih Sintesis. lebih sintesis lagi. Dah nampak bab 2 tak? Tidak. Ya, nampak bab 2? Belum nampak bab 2. Tak nampak apa-apa. Sekarang? Sudah. Nampak okey. Okey. Ni contoh yang tak adalah yang terbagus sangat yang, tetapi maksudnya kita boleh nampak sedikit perbezaan dari sudut cara dia menulis. Ni dia tulis oleh pelajar lain lah. Okey, contoh yang ni berdasarkan pendapat yang diberikan, didapat difahami bahawa pembelajaran maya seharusnya berlaku dalam bentuk di mana berlakunya komunikasi dua hala antara pengajar dan pelajar. Namun yang membezakan ialah mereka tidak bertemu secara bersemuka tetapi bertemu di ruang maya dalam kurungan Azuriana 2014. Seterusnya, dalam pembelajaran maya juga ada proses pemantauan dan penilaian. Ya, pembelajaran seharusnya tidak berlaku hanya sehala sahaja, iaitu pengajar memberikan bahan pengajaran dan pelajar menerima serta meluahkan semula melalui peperiksaan. Pembelajaran maya seharusnya lebih berfokuskan pelajar di mana pelajar secara aktif menyelesaikan segala permasalahan yang diberi melalui penerokaan, perbincangan dan berfikir pada tahap tinggi dalam kurungan Ida Norini 2013. Sedap tak bunyi? Sedap. Better daripada yang contoh pertama tadi kan? Menurut Wang, menurut ni, kita pun ambil je ayat yang dia tulis. Sedangkan yang ni, ayat ni tadi canai. Macam kita buat roti canai tu, kita uli kan, kita tebar dia balik dan kita buat satu roti canai. Maksudnya, bila kita buat penulisan secara sintesis, yang penting ialah selain daripada kita simpan siapa yang kata ni, nama untuk kita cite, yang lebih penting ialah kita senaraikan apa sebenarnya key point yang boleh kita highlight di dalam penulisan kita. That means penulisan secara sintesis berlaku apabila kita menyusun semula poin-poin tersebut dalam susunan yang lebih bermakna dan bersesuaian dengan konteks kajian kita. Faham tak maksud saya? Ya? Doktor, kiranya ada kesinambungan tu lah ya? Dan kalau kita buat macam tu, ayat kita pun lebih teratur dan juga tidak berlakulah orang kata perulangan dari sudut maklumat. Tengok contoh macam ni ya. Berdasarkan kajian lepas, dapat dilihat bahawa tahap penggunaan platform VLE Frog ini boleh berada pada tahap sederhana. Walaupun sudah ada peningkatan. Okay, dalam kurungan Termik Korno 2015, Ummu Salma dan Fariza 2014, Ummu Salma 2014, Norazila 2014, Norazilawati 2013. Jadi maknanya dalam konteks ini pengkaji telah pun baca berapa rujukan kelas? Termik 1, 2, 3, 5 kan? Dia ada 5 rujukan dan kelima-lima rujukan itu menunjukkan dapatan yang sama iaitu penggunaan VLE Frog guru masih sederhana. Jadi, kalau kita buat annotated, maksudnya Ummu Salma mendapati bahawa penggunaan VLE Frog guru masih di tahap sederhana. Kita ulang pula. Termik Korp tahun 2015 juga berpendapat, sebab buat apa kita nak ulang banyak kali kan. So might as well kita kumpulkan
point yang sama tetapi dalam kurungan tu you lambatlah masuklah susunan citation yang kita ada. Jadi nampak cerdik sikit. Nampak? Nampak bijak lah. Bersarjana lah kita apabila kita menulis dengan cara ini. Right? So sama juga terdapat beberapa faktor yang menghalang kepada penggunaan VLE fraud terhadap guru dalam PMP iaitu disebabkan capaian internet terhad, beban guru bertambah dan tidak mempunyai masa disebabkan oleh terpaksa menghabiskan silibus yang ditetapkan dan masuklah rujukan daripada rujukan yang kita cite itu tadi. Okay. So nampak tak apa yang dimaksudkan dengan annotated iaitu kita menulis merujuk kepada penulis. A kata apa, B kata apa, C kata apa, sedangkan dalam senarai ataupun list yang kita duk senaraikan tu ada redundancy, ada perulangan benda yang sama. Tetapi di dalam sintesis sebaliknya penulisan kita lebih lebih menyeluruhlah kerana kita mengambil kira faktor-faktor yang sama dan kita combinekan bersama. Boleh sintesis dan dia annotated. Cikgu Nisa. Cikgu Nisa, okey? Doktor, nota ni belum share lagi kan? Dia kata dah cari dekat website. Oh, website. You cari dekat tepi website tu semuanya ada. Sebab saya belum sempat lagi letak dekat Google Classroom. Okey, dalam literature yang bagus juga, dia berbentuk kritikal. Penulisan secara lebih kritikal. Berbanding dengan literature yang lemah dia hanya confine saja kepada description. Dia hanya describe saja. Macam kritikal tadi kan, saya dah bagi contoh kan, maksudnya kita boleh ada our point of view. Apa pendapat kita tentang literature ataupun dapatan kajian ini? Apa pendapat kita tentang metodologi yang diguna pakai? Apa pendapat kita tentang mungkin sampling yang diguna pakai? So kita boleh kritiknya dengan kritikan yang dengan cara akademik lah. Kita jangan kata yang penulis ni bodoh, you buat gini, tak boleh lah gitu. Tak boleh nak tulis macam tu. Right? Okay, next, has appropriate breadth and depth. Dia maknanya bila kita buat literature ni dia bukan hanya sekadar mendalam, meluas, maksudnya kita cari kajian-kajian yang banyak bukan sahaja dalam negara tetapi luar negara, tapi dia juga mesti mendalam lah kita tengok. Sedangkan literature yang lemah dia bersifat narrow and shallow. Penulisan literature yang bagus juga sifat dia clear and concise. Terang dan jelas serta tepat seperti yang kata tidaklah winding berbelit-belit. Kadang bila saya baca tesis pelajar, kita baca bahagian problem statement pun kita dah pening kepala. Dia ada 5 muka surat tapi dah habis dah daripada awal sampai akhir saya tak jumpa apa sebenarnya masalah dia. Dia duk pusing sana, pusing sini, duk cerita orang tu kata, orang tu tanya ni. So pembaca akan tanya apa sebenarnya isu yang hendak dikemukakan. So kita kena fokus. Sedangkan literature review ni dia sangat confusing long-winded. Mengelirukan pembaca dan juga orang kata kona sana, kona sini tapi tak sampai-sampai juga dia punya maklumat yang dah disampaikan. Dan yang seterusnya, last kali untuk literature yang bagus, dia uses rigorous and consistent methods. Tapi yang literature review constructed in arbitrary way. Maknanya susunan dia tu bersepah-sepah lah. Sedangkan dalam literature review kita ada method kita itu kita menggunakan kaedah sintesis. Kita membaca semua literature review kemudian kita combine point-point yang dihasilkan daripada literature yang kita baca kemudian kita rearrange it accordingly based on our needs di dalam kita menulis literature review kita. Okay. So ini adalah perbezaan antara literature yang bagus dengan literature yang Ada soalan? Doktor. Doktor, tadi doktor cakap tentang critical review kan? Critical review maksudnya kita kena bagi review pendapat sendiri kita kan? Jadi bagi satu contoh macam mana nak tulis satu critical review tu. Tadi doktor dah bagi tapi dah bagi tapi ada keliru sikit. Critical ni maksudnya macam macam tadi kan yang saya bagi contoh tu, katalah orang ni buat kajian VLE Pro
dekat di Lembah Kelang sahaja. Namun begitu. Jadi kita kata walaupun kajian ini berjaya memberikan dapatan tentang pola penggunaan VL untuk guru-guru, namun kajian ini hanya memberi tumpuan kepada area ataupun kawasan di Lembah Kelang sahaja. Sedangkan di kawasan-kawasan lain yang mempunyai lokaliti yang berbeza ataupun infrastruktur yang berbeza, belum ada satu dapatan yang jelas menunjukkan ataupun menceritakan tentang pola penggunaan dalam kalangan guru-guru di kawasan tersebut. Something like that lah. Okay, boleh Okay. Thank you, Doktor. Alright, kelas. So sekarang ni, saya akan tunjuk cara macam mana untuk kita cari literature. Cara kita nak cari literature. You boleh nampak Google tak? Boleh. Apa yang you nampak dekat ni? Nampak Google? Okay. So, dia ada beberapa ada beberapa ruang yang platform yang boleh guna untuk dapatkan maklumat lah. Okay, satu you boleh cuba academia.edu. Academia.edu. Okay. Saya boleh share terus dekat group. Okay. Academia.edu. Sebab dekat Academia ni, you boleh dapat full paper secara percuma. Dan Academia ini biasanya dimuat naik oleh tuan punya artikel. Macam yang ni, boleh cuba sekarang. Tapi untuk download you kena create account. Cuba sekarang. Pergi ke academia.edu dan create satu account. Mana doktor tak boleh minimize video ni? Ya? Tak boleh minimize yang screen video ni. Maksudnya you tak boleh pergi ke internet, tak boleh pergi ke Google. Minimize. Rasanya lah. Boleh minimize. Boleh minimize. Boleh. Kat mana ya? Boleh. Macam mana cikgu? Saya tak tahu macam mana rupa you all nampak. Tapi saya tengok ada Escape tu. Cikgu izit dulu. Izit full screen tu. Exit full screen je. Mana exit full screen? Tekan escape pun boleh. Tu ada Escape, okay. Oh, okay. Okay, so cuba pergi academia.edu. Dah pergi dah. Create account. And then Alright. bila dah masuk dia akan ada kat sini dah ada search for papers, people. Cuba search Fariza Khalid. And you will see me kat situ. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay. So bila klik tu follow lah. Okay, so bagi contoh saya lah, senang kan? So bila you follow saya, contohnya setiap kali saya upload paper yang baru, you akan dapat notification. Ya, macam untuk akaun saya ni, saya ada 2,966 follower dan ada 111,652 views. Ya. Jadi paper-paper ni mungkin ada sebahagian yang you all boleh guna pakai jugalah kalau ada yang berminat untuk buat kajian tentang penggunaan teknologi pengajaran kan. So you boleh tengok yang learning analytics dan sebagainya, you boleh klik on download. Sebab tu penting kalau nak download ni kena login. Maknanya kena create account terlebih dahulu. Kalau kita tak create account, maka dia minta kita create account. Jadi senangnya you create account sendirilah. You boleh baca. Kawan-kawan yang ni kita klik apa, faculty member ke, graduate student ke? Ambil graduate student. Graduate student. Yes, ambil graduate student. Lepas tu
PDF. Okey, boleh? Okey, dah follow dah. Okey. Okay, so kalau you tengok di bawah tu you boleh scroll down dan boleh download saja. Katalah saya nak download paper yang pertama ni, klik pada download button dan boleh terus download. Tapi sometimes bila kita pergi katalah okay ni sebab account saya sendiri, paper saya sendiri dia kadang dia tak prompt Okay, selain daripada kita boleh cari paper, cuba masuk kata kunci apa yang you all nak cari. Katalah tadi flip classroom kan? Okay, cuba klik pada flip classroom. Dan dia akan senaraikan paper-paper yang berkaitan. Evaluation dan effectiveness of flip classroom video, so on so forth lah sampai ke bawah. Macam ni flip classroom via WhatsApp. Katalah kalau you nak ni, download sajalah. Klik pada download. Dan ini maksud saya, dia akan prompt. Dia akan offer you untuk upgrade to bulk download. Maksudnya kita boleh download banyak paper, 27 paper sekaligus. Tapi kalau you tak nak bayar, klik yang bawah ni je lah. No thanks, I don't want the 24 most relevant paper. Just klik pada ni. So dia akan hanya download satu paper daripada Nurhayu Nurani. So kalau ni sebagai tanda kita berterima kasih, you tulislah apa benda kat dalam ni kan. Sebagai tanda bahawa kita dah menggunakan. Dalam konteks saya ni, saya pun ada jugalah menerima maklum balas ataupun penyelidik yang dah gunakan ni, dia akan tulislah macam-macam lah. Terima kasih dan sebagainya. Okay, tu satu platform iaitu apa dia kelas nama dia? Akademia.edu. You boleh download paper di situ. Yang kedua, pernah dengar ResearchGate tak? Tak. ResearchGate. 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 Ya, ResearchGate. Okay, saya share terus dia punya link dekat grup Telegram kita. You all boleh nanti. Okay. Okay, ResearchGate. ResearchGate ni pun sama kelas. You kena buat account lah. Tak ada masalah lah buat account kan. Okay, kerana dalam ResearchGate ni pun kita boleh gunakan cara yang sama seperti Akademia. Sebenarnya Akademia ResearchGate ni adalah service provider yang menghimpunkan para academics yang buat dia punya account ni untuk tujuan visibility lah. Sebab bila kita dalam dunia akademik ni, sometimes orang cari kita untuk lantik kita jadi pakar ataupun lantik kita jadi pembaca dan sebagainya. So kita kena showcase lah apa dia bentuk kajian yang telah kita jalankan. Jadi orang tahu, oh kepakarannya dalam bidang ini sekian-sekian. Okay. Jadi cikgu pun boleh buat sebab because you are also a professional. So buatlah account, maklumkan kerja kat mana dan sebagainya. So nanti kalau ada publication boleh upload kat sini, right? So kat sini you boleh juga search lah, kata kita nak tengok blended learning pula. Cara yang sama juga, blended learning, tunggu dia search dan pergi pada publications. Dan kita akan dapat banyak paper yang sedia untuk kita download full text dia. Sebab tapi dalam ResearchGate ni dia ada yang upload full text, contoh macam ni, full text available. Ada yang tidak, jadi kita kena request full text. Tapi kadang-kala bila kita request, orang pun tak layan kita kan. So tak apalah kalau orang tak layan, you carilah tempat lain pula. Okay. Semua ke berbayar? Ya, dan ini semua percuma. Saya nak cerita yang percuma je dulu. Okay. So yang pertama tadi Akademia.edu, yang kedua adalah ResearchGate dan yang ketiga kita boleh pergi ke Google Scholar.
Pernah guna Google Scholar tak? Okay. Google Scholar, saya share juga link dia dalam grup Telegram kita. Okay, di Google Scholar ini, you boleh letaklah apa yang berkaitan dengan kata kunci yang kita nak cari. Cuma yang cantiknya, kerana kita semua adalah Google user kan, kita boleh pergi ke My Library. My library. My Library. And then you boleh, sekejap kat mana saya nak tunjuk. Kejap, My Library, manage labels. Wait, my label, oh tak ada. Sekejap, saya nak tunjukkan. Kita sebenarnya boleh buat notification ya. Kita alert. Oh yes, okay. So kita pergi ke Google Scholar tu tadi. Okay, so ini Google Scholar tadi kan? Saya nak tunjuk daripada awal tadi. Okay, kat sini Google Scholar tadi kan? So kalau ada gambar kita ke nama kita kat sini, maksudnya kita dah login lah ke Google kita. Kalau kita dah login Gmail pun, maknanya dia by right dia akan berada kat sini. Sebab Google kan dia integrated kan? So, katalah kita nak supaya ada alert hantar ke notification dihantar ke email kita tentang kata kunci yang kita nak cari. So, okay, katalah kita nak gunakan kata kunci supaya kita setiap kali